tanya pada saya, itu yang saya perlu jawab. Jadi kita kena move forward ya saudara. Saudara saudara Ikhwan, kita kena move forward. Memang kita sedang melihat satu jajaran baru. UMNO, PKR, DAP dan Amanah boleh main peranan penting. Saudara, saya dah bercakap soal jajaran baru ini 2 tahun dah. Sebab saya melihat. Sebab itu kalau anda ingat lagi, saya katakan untuk Semenanjung, maksimum pun kalau UMNO bertanding pun mungkin boleh dapat 90 kursi. Jadi sebab itu tidak boleh membentuk kerajaan dan terpaksa berganding dengan parti-parti yang lain. Tapi tak menjangkakan begitu teruk rupanya keputusannya sehingga kepada 30 kursi saja. Tapi bagaimanapun masih UMNO berperanan untuk memastikan kembali kestabilan politik. Saya berterima kasih dan bersyukur Datuk Seri Zahid Hamidi walaupun dimaki, diminta keluar, diminta letak jawatan oleh teman-teman juga. Kerana beliau memilih untuk menyokong kerajaan Pakatan Harapan. Saya yakin pertama-tamanya prinsipnya adalah apabila Pakatan Harapan menjadi majoriti. Prinsip demokrasi itulah yang dipertahankan oleh Presiden UMNO. Sebab itu saya yakin walaupun beliau ditomah, dituduh macam-macam, beliau sanggup menerima. Sebagaimana beliau alami. Bila beliau tidak mahu membawa UMNO ini masuk menyertai PBM, apabila tidak mahu membubarkan UMNO. Ini kenyataan ini bukan beliau saja, malah Dr. Mahathir sendiri mengaku. Benar, beliau minta supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO. Tapi Datuk Zahid kata, come what may, saya akan pertahankan. Itulah sebabnya beliau ditomah macam-macam cerita. Lepas itu dengan tuduhan itu dan ini, sebagaimana yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun bagi saya katakan yang sudah itu sudahlah. Saya harap teman-teman memahami suasana ini dan kita mahu mengembalikan semula kegemilangan masa silam negara kita agar lestari kehidupan rakyat dapat diperbaiki. Saya bersyukur kerana usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Seandainya Datuk Zahid jadi timbalan Perdana Menteri, maka mereka berdua akan menyantuni. Cuma tak ada Datuk Seri Najib je lah. So, mengembalikan semula, kalau orang kata grand design pun, grand design lah, saudara. Satu benda, saudara, saya melihat bahawa peringkat awal penubuhan kerajaan atau pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu memang ada langkah-langkah yang cuba dilakukan oleh pengkhianat. Bagi saya mereka adalah pengkhianat demokrasi. Mereka juga saya boleh sifatkan sebagai pengkhianat parti UMNO. Saya harap agar Datuk Seri Presiden kali ini tegaslah, ambillah tindakan, cukup-cukup dah. Dulu langkah awal bawa ahli-ahli parlimen menyeberang, bawa ahli-ahli ketua-ketua bahagian di Sabah menyertai PBM. Saudara, dan kali ini sekali lagi di saat genting, saat suasana bila dulu Yang Mulia Tuan Agong menyarankan agar dikembalikan kestabilan politik, masih ada tangan-tangan gaib. Saya difahamkan ada tanya-tanya yang persoalkan kerana katanya ada 2 orang. Saya timbul ada hantaran kepada saya. Dia bertanya siapakah pemimpin UMNO, bukan orang lain, orang UMNO sendiri yang menjadi dalang sehingga sanggup terbang ke Sarawak bagi meyakinkan pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS kononnya Barisan Nasional menyokong Perikatan Nasional. Perkara itu dikongsi dalam Facebook. Datuk Seri Najib juga ada yang memetik laporan New York Times bahawa terdapat 2 pemimpin UMNO yang memainkan peranan sebagai ejen Perikatan Nasional ketika di peringkat awal kemelut Parlimen tergantung ketika itu. Ini yang saya katakan bahawa kita masih lagi ada musang berbulu ayam. Dan kadang-kadang begini, saya haraplah agar kali ini tegaslah. Orang macam ini kalau perlu disingkirkan, singkirlah. Dan sekarang ini kerajaan yang akan menangani derita rakyat, kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mendapat dukungan sekitar 147. Kalaupun ada kesan daripada penolakan orang ini, mungkin mereka akan mengikut dan sebagainya, ikutlah. Tak ada masalah. Kerana kalau 10 ke 20 orang berhenti pun masih ada 127 daripada 147. Malahan katanya media Straits Times mendedahkan cerita seorang pemimpin veteran yang tiada jawatan dalam UMNO yang dipengaruhi oleh scheme of thing.
dan disogok dengan jawatan sampai ke peringkat Timbalan Perdana Menteri. Kalau berjaya usaha begitu, katanya. Ini laporan yang saya baca, saudara. Dan dia juga kata, ada seorang lagi pemimpin Barisan Nasional ini di Semenanjung yang turut mengusahakan 10 lagi ahli parlimen bagi menyokong PN. Itu cerita lepas. Tapi bagaimanapun, cerita masa silam tidak boleh kita biarkan begitu saja. Memang, saya katakan tadi, something must move on. Kita lupakan yang sudah, tetapi tindakan perlu diambil agar tidak berulang. Kerana saya bimbang dan khawatir. Nanti ada pula langkah Sheraton. Tadi saya dapat laporan. Konon-konon ada pula langkah Ampang. Ada lagi, saudara. Kerana beberapa buah kereta milik pemimpin tertentu yang mereka menang pilihan raya lepas, ada dilihat mengadakan pertemuan. Jadi sekarang ni ada langkah Tropicana, ada langkah apa di Jalan Silon punya hotel tu. Dan ada langkah Jalan Ampang. Berapa banyak langkah dah. Itu yang saya rasa macam mana kata Datuk Seri Sabri, betul juga. Dah gila dah sekarang ni dengan langkah itu, langkah ini. Tetapi, dalam keadaan begini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhati-hati. Kerana saya melihat banyak besi yang timbul sekarang ini. Dan saya khawatir akan berlaku langkah-langkah tertentu yang mereka mau menggagalkan. Matlamat lain tak ada. Kerana untuk menaikkan seseorang. Saya yakin, saya berjumpa dengan teman-teman di Rumah UMNO. Saya mengatakan ramai di kalangan mereka yang dalam kegusaran apabila isu tentang laporan berhubung dengan wang 400 bilion yang katanya diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri era darurat. Jadi kalau itu benar terjadi, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan hanya sekitar 150 bilion saja yang digunakan, bukan 600 bilion. Bagi saya, masih lagi kalau 150 bilion pun banyak juga. Wang daripada kantong negara digunakan dan perlu disiasat. Dan seandainya siasatan itu berlaku, saya melihat collective responsibility. Semua menteri yang berada dalam kabinet waktu itu, mereka harus bertanggungjawab. Inilah yang membuatkan setengah mereka yang menang dalam pilihan raya juga merasa takut. Apatah lagi mereka yang tidak lagi berjawatan. Sudah diburu ketakutan seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas. Kerana beliau juga menyatakan beliau akan siasat. Siasatan ini bukan untuk membalas dendam, saudara. Supaya tidak berulang. Saudara Khairul, no DAP, no Anwar. Ini bagi saya, ini naratif lama. Dah habis dah. Sekarang ini naratif kita adalah untuk menangani derita rakyat. Dan mesti disiasat. Orang nak buat cerita no DAP, no Anwar Ibrahim, lain-lain tak ada menimbul kebencian kerana mereka sekarang ini dalam ketakutan. Saya cakap terus terang, saudara. Ramai juga kalangan menteri dah tak tidur malam. Memang tak tidur malam. Seandainya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mula membuka file-file yang saya katakan semalam, ramai yang akan bakal memakai baju kuning. Ini pasti akan berlaku. Dan saya minta agar kita tak tolerate. Walaupun saya kata yang sudah tu sudah. Tapi tidak boleh kita mengampunkan begitu saja. Bukan nak balas dendam. Ini kalau dendam. Ni kalau kita balas dendam ni orang tak ada apa-apa. Diwujudkan cerita yang bukan-bukan. Saudara Atan Likah dia kata bongkar 600 bilion. Memang perlu dibongkar. Malahan bukan hanya 600 bilion saudara. Kita juga menuntut bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi ketua pembangkang dalam parlimen, beliau melontarkan isu tentang Pandora Papers. Lebih daripada 1.5 triliun wang negara dibawa keluar. Ini perlu dituntut, perlu dikejar agar wang 1 triliun lebih itu dibawa kembali ke negara kita. Sama ada wang itu wang yang halal, wang yang itu wang daripada pendapatan perniagaan, soal lain. Tapi mesti dikembalikan ke negara supaya ekonomi negara dirancangkan semula. Tindakan mereka menyimpan wang di luar negara itu tindakan yang khianat. Ini juga perlu dilakukan. Sebab itu saya merasakan mudah-mudahan Datuk Seri Anwar Ibrahim segera membentuk kabinetnya dan seandainya mudah-mudahan Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan katanya portfolio yang terbaik untuk beliau pegang adalah Kementerian Dalam Negeri. Kejarlah. Tak ada tolerate. Saya tahu ketegasan Datuk Seri Zahid memang begitu sebab itu beliau dibenci oleh setengah pihak.
Hari ini seandainya Datuk Seri Zahid menjadi Menteri Dalam Negeri, memegang portfolio tersebut, mesti lagi banyak lagi serangan akan dilakukan. Serangan ini dicipta, naratif ini dilakukan, lain tak ada. Kerana mereka mahu menyelamatkan diri mereka. Jadi dicipta macam-macam cerita supaya fokus rakyat ke situ. Dan dalam keadaan begini, saya haraplah agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertoleransi. Ya, memang saya bercakap terus terang, saya pertama sekali, saya menghormati prinsip demokrasi. Yang kedua, kita boleh memaafkan, tapi tak boleh melupakan. We can forgive, but not to forget. Luka yang mendalam yang dialami oleh pimpinan-pimpinan UMNO. Ini juga perlu disiasat, perlu dibersihkan. Bagaimanapun saya nampak ada kelegaan bila teman-teman daripada Parti Keadilan nampaknya mereka tidak menyerang peribadi Datuk Seri Zahid Hamidi. Nampak gayanya macam ada ceasefire lah dalam keadaan sekarang ini. Memang kita nak mau ke depan untuk melihat negara ini ditadbir sebaik mungkin saya. Saudara rantapan kasih, Jolo tak cari. Saya kata kalaulah Datuk Seri Zahid jadi Menteri Dalam Negeri, confirm Jolo akan dicari dan dibawa pulang. Ini pasti akan berlaku. Saya yakinlah. Sebab beliau secara tegas. Saudara Muhammad Murni Abdullah Sani, dia kata puaka 600 bilion. Ini bukan lagi puaka, saudara. Sampainya hati. Mereka menggunakan wang rakyat. Malahan yang saya sedih sangat. Saya dah bercakap dulu, saudara. Waktu itu banyak orang mengatakan apakah saya tidak takut. Kerana saya juga mungkin dikenakan tindakan. Maklumlah mereka berkuasa waktu itu. Saya membangkitkan soal penggunaan wang daripada kumpulan wang amanah negara, KUAN. Wang itu sebenarnya adalah wang untuk simpanan anak cucu kita. Kadang-kadang saya tengok begitu sedih. Wang yang di dalam tabung untuk disimpan kegunaan seandainya negara dalam keadaan susah. Kalau minyak dah tak ada nanti, macam mana yang dialami oleh Brazil. Saya dah ceritakan dulu saya. Maka wang inilah yang akan digunakan. Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Jadi saya mengumpamakan wang daripada tabung itu seperti tabung cucu kita, sanggup kita pecahkan tabung itu, kita ambil untuk berbelanja, kita makan di hotel besar, beli baju dan sebagainya. Sedangkan wang itu adalah wang untuk anak cucu kita. Zalimnya manusia sebegitu. Sebab itu saya katakan, perkara ini perlu disiasat dan tidak boleh diberi pengampunan. Kalau mereka bersalah, mesti dihukum. Itu saja supaya memberi pengajaran kepada generasi akan datang. Paling tidak pun saudara, mungkin selepas 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun mendatang, bila negara kita diperintah oleh generasi yang baru ini, kalau mereka mahu mengulangi tindakan sedemikian, mereka akan teringat, oh jangan, dulu 50 tahun dulu, jangan lupa tahu. Perdana Menteri pun kena siasat. Jangan lupa, jadi kita jangan terlibat dengan keadaan begini. Itu paling tidak menjadikan asas agar pimpinan negara masa depan. Waktu itu kita dah tak ada. Saya rasa kalau 50 tahun mendatang, saya pun dah tak ada dah, saudara. 66 tahun jumpa 50, 116 tahun, takkan nak menongkat langit. Tapi waktu itu adalah menjadi jajaran anak muda kita. Saya merasakan dalam keadaan hari ini, ada kalanya saya sedih. Sedih kerana mereka sanggup melakukan tindakan hanya untuk kepentingan diri. Nak kata tak kaya dah. Sebab itu saya tak malam dulu saya marah. Nak kata tak kaya, dah kaya. Nak kata tak senang, dah lenang. Bukan senang, dah senang lenang. Nak kata tak ada jawatan, ada jawatan. Tapi kenapa mereka sanggup meletakkan kehidupan rakyat terhimpit dan tersepit dalam kehidupan yang sukar sekali. Negara kita bukan negara yang kecil. Memang dari segi saiznya kecil, tapi dari segi ekonominya, negara kita paling makmur. Kita ada penghasilan macam-macam. Sebentar tadi, dalam masa waktu petang tadi, sekitar jam 3 petang tadi, saya sempat menghabiskan sedikit. Belum habis lagi. Saya membaca, menatap buku tulisan saudara Musli Oli dari Sabah. Beliau menggambarkan bahawa saya tahu bahawa di Sabah itu sendiri memang kaya raya. Ada emas, ada minyak. Minyak dan gas yang ada di Sabah lebih besar jumlah daripada Semenanjung. Emas ada, tembaga ada, dan juga arang batunya yang kita terpaksa cari arang batu negara luar. Buat apa? Rupanya dalam bumi Sabah itu ada arang batu yang begitu bernilai. Tetapi rakyat miskin. Ini persoalannya.
Saya baca benda begitu, saya tengok, astagfirullahalazim. Sanggup mereka bernama pemimpin meletakkan warganya dalam keadaan yang papa ketana. Itu keadaan saya. Sebab saya katakan mereka lah zalim. Dan kita perlu mengambil tindakan. Saudara Syahila Osman, dia sapu bersih. Terpulanglah. Saya tak tahulah bagaimana kalau kita mendengar atau menatap laporan media apa semua yang menggambarkan semalam apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat untuk menangani kehidupan rakyat, beliau dalam keadaan terkebil-kebil apabila diberitahu bahawa hutang negara lebih 1.2 triliun ringgit. Dan waktu itulah dia menutupkan matanya macam tak percaya. Artinya apa yang dicatatkan sebelum itu adalah realiti sebenarnya. Rupanya hutang negara 1 triliun lebih. Sebab itu saya katakan Pandora Paper ini perlu dibuka semula dan dikejar. Orang ini tidak boleh dilepaskan, minta supaya mereka bawa balik. Kalau bawa balik tu 1 triliun lebih, saudara. Ini keadaannya. Begitu juga mereka menyorok duit di mana-mana, pulangkanlah. Dalam saat begini, saya teringatlah filem Harum Sundal Malam tu. Pulangkan kembali hak rakyat. Cuma saya tengok tadi ada pula Datuk Lokman mendedahkan dalam Facebook dia tu gambaran rumah besar di Janda Baik milik pemimpin tertentu. Buang dari mana? Perlu dilihat, perlu dikaji. Apakah pendapatannya boleh? Saya rasa nilai rumah tu berjuta juga. Ini juga perlu dilihat. Perlu disiasat. SPRM kena membuka siasatan. Sebab sekarang ni kita kena meletakkan no one is above the law. Majlis Raja-Raja telah pun menitahkan supaya institusi keadilan ini dipertahankan dan diperbaiki. Kita tak mahu lagi institusi keadilan ini digunakan sekadar untuk membalas dendam dan sebagainya. Memang itu bukan titah Majlis Raja-Raja, tetapi dengan adanya jawatan kuasa yang akan dilantik dalam pelantikan hakim-hakim dan sebagainya, Majlis Raja-Raja mengharapkan supaya tidak ada ini yang tersembunyi. Maksud yang tersembunyi, ya, supaya tidak mahu lagi adanya tuduhan terpilih ataupun dendam politik. Saya melihat hari ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan. Kita mahu menyantuni rakyat. Berhentilah bercakap soal no Anwar, no DAP, no itu, no. Berhentilah. Saya seronok juga. Saya dapat laporan katanya bahawa untuk pilihan raya di Tioman nanti, Yang Muhammad Menteri Besar Pahang akan berada sepentas bersama dengan Mat Sabu. What a fun kali ini. Seronoklah. Apa pula modal Mat Sabu kali ini? Kerana beliau bersama-sama dengan Yang Muhammad Menteri Besar Pahang. Saya melihat bahawa inilah unsur-unsur perpaduan, jalinan kita, dan saya yakin kalau benar sentuhan yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, meletakkan, memperbetulkan kembali Undang-Undang RIMA, memperbetulkan kembali ekonomi negara, dan mengambil semula wang-wang yang telah diselewengkan, sudah sampai masanya rakyat bakal menerima sedikit kenikmatan. Yang sudah masa silam, sudah. Tuduhan-tuduhan, berhentilah. Sebab itu saya mengatakan, warga teman-teman dalam pergerakan pemuda, tak payah lagi lah kita mewujudkan retorika, pemimpin parti begitu, tak payah. Begitu juga saya mengharapkan agar pimpinan daripada anak-anak muda keadilan, sekarang ni santunilah parti anda sebaik mungkin. Anda juga mempunyai ahli-ahli parlimen. Cuma saya bimbang, kebimbangan saya bagaimana dengan ahli-ahli parlimen daripada parti keadilan. Kalau ramai tak dilantik nanti, mungkin ada yang kecil hati, mungkinlah ini boleh menimbulkan masalah. Jadi terpulanglah kepada macam mana pimpinan keadilan untuk menangani persoalan ini supaya tidak berulang lagi langkah Sheraton. Begitu juga dalam UMNO. Saya mengharapkan Presiden Parti ambil tindakan. Sebelum mereka melakukan langkah itu dan langkah ini, kita patahkan langkah mereka. Kalau orang itu perlu disingkirkan daripada UMNO, singkirkan. Tak ada masalah. Walaupun semalam saya dengar, saya melihat kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata kalau pecat MCA, buang MIC, tolak itu, tolak ini, akhirnya dia kata Barisan Nasional pun tak ada, maka ahli parlimen bertaraf bebas. Tak mengapa. Tak mengapa, tapi mereka dikenali sebagai ahli parlimen daripada parti UMNO. Sudah sampai masanya saya melihat
bahawa Parti UMNO, Parti Keadilan, Parti Amanah dan parti-parti yang lain berperanan sebagai sebuah parti politik yang benar-benar mau menyantuni rakyat. Sama-sama kita tunggu besok, saudara. Siapakah yang akan berada dalam kabinet kerajaan perpaduan yang mau menangani derita rakyat. Semoga rakyat tidak terus menderita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.